Ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, untuk masuk ke dalam Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Yang berbahagia Dr. Muhammad Saleh Rahmat, Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia, PENA. Yang berhormat Dr. Syahrudin Mat Saleh, Pengerusi Institut Terjemahan Negara Malaysia, ITNM. Yang berbahagia Encik Muhammad Khai Ngadirun, Pengarah Urusan ITNM. Yang berbahagia Syed Muhammad Zakir Said Osman, Setiausaha Persatuan Penulis Nasional Malaysia, PENA. Yang berusaha Muhammad Lutfi Ishak, Pengarah Perhimpunan Penulis Muda Nasional 2011. Yang berusaha Haswani Ramli, Setiausaha Perhimpunan Penulis Muda Nasional 2011. Sastrawan negara yang saya hormati, para hadirin sekalian, yang datang berbaju batik, yang berselendang panjang, yang berkebaya ramping, yang berkemeja belang, yang bersanggul tinggi, yang bersongkok miring, yang baru dibeli, yang digitar semula, biar buruk baju dipakai, asal membara semangat baru. Inilah majlis yang kita nantikan, majlis perasmian sambutan Jubli Emas 50 tahun PENA dan Perhimpunan Penulis Muda Nasional kali ketiga. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh. Minta daun diberi daun, dalam daun ada bidara. Minta pantun diberi pantun, dalam pantun ada bicara. Setengah abad di persada negara, mengalir ilmu ke ruang tamadun, memandaikan bangsa, mencerdikkan mereka, subur ilham bertambah rimbun. PENA bukan sebarang PENA, PENA menulis madah bestari, dihembus angin, dibawa pawana, tetap harum di sanubari. Hadirin yang saya hormati sekalian, inilah majlis yang dinantikan, inilah malam pujangga, serumpun berpadu menjulang watan. Malam inilah malam dinanti, tokoh terbilang di julang megah. Dan sebagai introduksinya, saya akan tampilkan seorang wanita, Johan Sayembara, Deklamasi Puisi Kemerdekaan 2003 yang dibawa khas dari Parlimen Pekan Pahang Darul Makmur. Terimalah Puan Amarusati Nur Rahim. Luka Hangkasturi, karya Samad Said. Maaf, Dayang Fina. Terpaksa ku seru kerana terlalu bernanah batinku. Terdesak. Pasti kau lebih tahu maksudku. Maaflah jika kau sedang beradu.
Aku menyaksi samudera resah bergelora. Hazanah kitab, syair dan warkah dalam bahtera tua sedang terbakar. Darah mula terpercik, nazak nadi bangsa terasa dinding sejarah dicakar-cakar. Dan kerana kini bahasaku tak begitu dihirau Laksamana dan abjad jatiku luruh tercungap di sisi pusara Dayang Fina. Sama ada terlihat bahtera atau terbaca warkah, bolehlah kau ketawa mengibar watikah rahsia yang sudah pun mengejek kita. Dalam taufan petir yang bertengkar, harus kini diberitahu anak cucu cuma 3 kata pusakamu dan abjad Romawi saja mungkin jaliku. Bakal banyak keris kita, mungkin peluru. Banyak lembing pedang, mungkin sembilu, gagal melindungi bahasa dan abjad anak cucu. Kita dustai sekafilah kongres panjang selepas sekapal hazanah tenggelam. Tapi Laksamana terus sasau bertitah. Di situ harusnya surau, terbina ia. Di situ layaknya istana, tersergamlah ia. Di situ patutnya ufti, tertunailah ia. Laksamana menjadi penenung paling mewah. Tidak makin tercium bau jenazah. Bukit mula dimercupi istana. Rimba diredah menjadi ladang silat, helang diramal dapat memeluk awan dan kelawar boleh menjadi hujan. Begitu kita dijanji dengan serpih mimpi, dipasti sempat menebus kewujudan diri cuma tanpa bahasa dan abjad pribumi. Kita dustai sekafilah kongres panjang Dayang Fina. Kau terpaksa aku seru kerana terlalu luka hati nuraniku. Kini pulanglah sesyahdu-syahdumu, walau masih tak sembuh lukaku. Kita semakin telanjang hadapi mentari. Lebih telanjang setelah mentari pergi. Sekian. Itu dia masih berbisa juara puisi kemerdekaan 2003 dari Pekan Pahang. Itu kita namakan sebagai winnable candidates, calon boleh menang. Sana sini orang bertanya, bila berkembang si bunga raya? Sana sini orang bertanya, bila kata tarikh pilihan raya? Ya, sekadar pemanis acara untuk malam ini. Yang dingin dengan sejuk, penghawa dingin kita panaskan dengan puisi yang mengagumkan. Kapal dagang turunkan sau, syarat berisi si buah pinang. Walau berada di negeri jauh, cintakan bangsa tetap dijulang. Kita murnikan lagi majlis ini dengan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibnu Ahmad Al-Kuwari ataupun nama sebenarnya Tuan Haji Azman Haji Ahmad. Kita persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya sembah puji kami buat-Mu ya Allah, Tuhan yang selayaknya tangan ini menadah, memohon doa dengan sepenuh pasrah. Tidak lupa salam dan selawat kepada baginda Rasulullah, selawat yang membasahkan bibir dan menggerakkan lidah, selawat yang melembutkan hati dengan syafaat dan hidayah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana, maha suci Tuhan yang menciptakan manusia daripada tanah. Diciptakannya manusia daripada setitis air yang lemah, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Maha suci Tuhan yang melaut ilmu pengetahuan, maha mendengar degup jantung bayi dalam kandungan, maha mengetahui saat rahim melahirkan insan. Maka itu ya Allah, sempena majlis perasmian sambutan Jubli Emas 50 tahun PENA dan Perhimpunan Penulis Muda kali ketiga, payungilah majlis kami dengan keberkatan. Moga yang diatur tersusun sempurna, jauh daripada segala cacat celah. Wahai Tuhan yang mewahyukan Al-Quran, wahai Tuhan yang memandaikan insan, sempena Perhimpunan Penulis Muda Nasional kali ketiga, anugerahilah kami secebis ilmu pengetahuan, seperti Engkau kurniakan kepada Nabi Sulaiman, hingga mampu menggerakkan awan juga memahami bahasa haiwan. Seperti Engkau pinjamkan hikmah kepada Luqman, alim dan bijaksana dengan keikhlasan, rendah diri sesama insan, tidak sombong dengan pujian, segala-galanya dengan rahmat dan restu perkenan. Ya Allah, kami pohon, moga pertemuan kami pada malam ini tidak Engkau golongkan kami dalam kalangan orang yang rugi. Lembutkanlah hati agar istiqamah dengan segala ilmu terpatri. Biarpun sedikit, moga kekalnya hingga dibawa ke mati. Moga nanti menjadi saksi di hadapan-Mu di syurga tertinggi. Allahumma amin, ya mujibas sailin, ya rabbal mustad'afin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Terima kasih Tuan Haji bacaan doa yang begitu syahdu sekali. Tiada kata secantik Al-Quran meninggalkan misteri yang masih lagi belum terjawab. Langit luas terbentang, di mana tegak tiangnya? Siang bertukar malam, siapa yang mengaturnya? Ikan berenang di lautan, entah bilakan tidurnya. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, banyak agenda akan menyusul. Namun kita imbas sedikit sejarah. Dalam sejarahnya, pelbagai galakan terhadap perkembangan sastra termasuklah mengiktiraf dasar kebudayaan kebangsaan turut dilaksanakan pada zaman kepimpinan Allahyarham Tun Abdul Razak. Malam ini, legasi itu disambung oleh pewarisnya, Perdana Menteri Malaysia. Kita berikan tepukan yang gemuruh atas keprihatinan untuk terus menyulam bahasa dan bangsa bersatu sebagai akar budaya, berpijak global, menjulang global. Hadirin yang saya hormati sekalian, kita redupkan seketika suasana dengan menikmati sajian. Dan kini terimalah persembahan sajian untuk anda.
Baiklah, teruskan menikmati sajian yang enak malam ini. Antara yang menarik ialah nasi goreng ranjau sepanjang jalan untuk anda. Baiklah, kita akan teruskan lagi persembahan yang indah malam ini yang akan menampilkan persembahan yang berteraskan irama Melayu yang santun, permai dan tenang oleh kumpulan, terimalah kini, kumpulan Dewangga Sakti. Anak sembilang di tapak tangan, sungguhlah jauh beribu batu, hilang di mata di hati jangan. Aladum ayo ayo, aladum ayo ayo, aladum. Aladum, ayo, ayo, aladum, ayo, ayo, aladum, mas merah, aladum, burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman. Hendaklah mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Aladum, ayo, ayo, aladum, ayo, ayo, aladum, mas merah, aladum, aladum, ayo, ayo, aladum, ayo, ayo, aladum, mas merah, aladum,
tuailah padi antara masa. Esok janganlah layu-layuan, intailah kami antara nampak. Esok janganlah rindu-rinduan. Aladum, ayum, ayum, aladum, ayum, ayum, aladum, mas merah, aladum, ahai. Aladum, ayum, ayum, aladum, ayum, ayum, aladum, mas merah, aladum, ahai. Terima kasih. Sungguh murni bunga hutan, suci bersih-bersih tidak ternoda. Kalau hati tidak iman, jatuh kasih-kasih sampai ternoda. Memang sungguh murni si bunga kasturi, kuntumnya berseri tiap hari. Putihnya bak gading sukar nak dibanding, memang sangat elok dipersunting. Indah nian kembang asli, walau tumbuh-tumbuh tidak berseri. Kasih sayang dalam hati, rupa cantik-cantik harus berbudi. Memang sungguh murni si bunga kasturi, kuntumnya berseri tiap hari. Putihnya bak gading sukar nak dibanding, memang sangat elok dipersunting. Kasih hati dah sebati, aku rela-rela jiwa melayang. Namun kasih tak diganti, hati sudah cinta dan sayang. Memang sungguh murni si bunga kasturi, kuntumnya berseri tiap hari. Putihnya bak gading
Padah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Padah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Wajah yang indah dan tatap saja, hati yang satu digadai jangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jinak merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Jinak merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Seribu senyum, seribu mata, mungkin dikuntum racun yang bisa. Seribu senyum, seribu mata, mungkin dikuntum racun yang bisa. Kalau terkorban jiwa merana, seribu sesal apa gunanya? Kalau terkorban jiwa merana, seribu sesal apa gunanya? Merdu didengar, indah dipandang, awaslah umpan di air tenang. Merdu didengar, indah dipandang, awaslah umpan di air tenang. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan.
Oh bunga ros yang harum dan mewangi, merah putih warnamu menawan hati. Oh bunga ros kau sekuntum yang terbilang, kau membikin bahaya segala kumbang. Oh bunga ros, pohonmu berduri, jaga diri berhati-hati. Banyak kumbang ingin datang menghinggapi. Oh bunga ros, pohonmu berduri, jaga diri berhati-hati. Banyak kumbang ingin datang menghinggapi. Oh bunga ros yang harum dan mewangi, merah putih warnamu menawan hati. Oh bunga ros kau sekutum yang terbilang, kau membikin bahaya segala kumbang. Oh pohonmu berduri, jaga diri berhati-hati. Banyak kumbang ingin datang menghinggapi. Oh bunga ros, pohonmu berduri, jaga diri berhati-hati. Banyak kumbang ingin datang menghinggapi. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih persembahan Dewa Gas Sakti yang memujuk jiwa. 1961 sehinggalah 2011. Dan kebetulan banyak sekali angka 1 pada tahun berkenaan yang melambangkan mungkin satu Malaysia. Dan untuk itu kita akan dengarkan pula puisi yang akan disampaikan oleh sahabat kita yang bernama Raja Rajeswari Sitaraman dengan menyingkap citra bahasa berjasa. Silakan. Dari jauh seperti Priyanka Chopra, tampil memukau jiwa. Silakan.
menyingkap citra bahasa berjasa. Inilah sebuah sulaman sanjungan takzim yang lahir dari ketulusan rasa, yang menyubur dari keluhuran sukma, yang mengakar dan menjelma dalam mutiara kata. Tidak mudah menyulam aksara budi dalam manik-manik bahasa, memadahkan sanjungan buat bahasa berdaulat yang mewah berjasa, yang bersemangat wajah yang kental kesetiaan, menangkis tajam cabaran dengan keringat bersemangat, menyuburkan persuratan kebangsaan. Tidak mudah menyingkap kebenaran, mengungkap pengorbanan. Sebuah bahasa yang gagah membekali diri, mengungguli hari-hari berduri dengan rona, ketabahan dan tekun pencarian demi melonjakkan kegemilangan warisan kebangsaan. Terpahat indah sumbanganmu, semerbak namamu dalam diary Pertiwi. Inilah sulaman rasa yang mengharum dari rimbunan kenangan, memekatkan kerinduan, memadukan keakraban, melazatkan kepribadian. Usiamu hanya melabuhkan tirai angka dalam memori insani. Baktimu menjadi monumen abadi. Sekian. Terima kasih kepada Raja Suari yang saya panggil Kak Priyanka Chopra dengan suaranya selunak Ning Baizura, betul-betul satu Malaysia. Baiklah, kita lanjutkan dengan rakan kita seterusnya, merupakan Assistant Superintendent Fu Chek Seng dengan Taman Harmoni. Kita dengarkan bersama. Salam sejahtera, salam puisi. Mari memancing di tasik Cini. Ada toman, banyak juga haruan. Tajuk puisi Taman Harmoni. Kita pelbagai kecapi perpaduan. Semalam di bawah langit yang biru ini masih kedengaran lagi tangisan anak-anak dan tumpahnya darah pewira. Sedih kerana dijajah, nangis kerana terseksa, sakit kerana menderita. Masih ingatkah lagi hitam
peristiwa itu. Hari ini, di bawah langit yang sama, aku, engkau, dan dia menikmati hijaunya Taman Harmoni, dipenuhi pohon-pohon berbilang nama, megah dengan keharuman bunga, kaya dengan keperbagaian rumpun, bersama hidup, saling bergantung, saling berteduh. Biar angin datang meniup, biar ribut datang mengganggu, biar taufan datang mengganas, walau puting beliung turut mengamuk. Taman Harmoni kekal menawan. Kerana taman tercinta ini, taman merdeka, pohonnya, pohon bangsa perpaduan, bunganya, indah bahasa kebangsaan, buahnya, ranum, manis keamanan. Di semarak, baja-baja semangat kemakmuran. Esok, di bawah langit yang serupa ini, kita menghirup udara yang sama. Hargai putihnya kesejahteraan, nilai kehidupan. Kalau bukan kita, siapa? Kalau tidak kita, siapa? Siapa menghalau si petualang durjana? Siapa meneruskan kebebasan ini? Siapa mengekalkan kesuburan Taman Harmoni? Siapa memastikan kemakmuran terus dinikmati? Kalau bukan kita, siapa? Kita pewaris generasi. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Kita serumpun, senada, seirama. Semua satu haluan, satu tujuan, satu harapan. Satu rasa, satu selera, satu jiwa. Kita semua satu suara. Semalam, hari ini, dan juga esok, Dewan ini menjadi saksi. Kita satu bahasa, kita satu bangsa, kita satu negara, satu Malaysia. Pahlawan-pahlawan di Dewan Murni, merdeka! 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 Terima kasih kepada ASP Foo Chek Seng dengan puisi Taman Harmoni yang terletak di kawasan Dewan Undangan Negeri Kulai Johor. Baiklah, di sebalik ketegasan polis, dalam hatinya tetap berbunga selembut sutra. Terdengarkan kini ucapan oleh Presiden Penam yang berbahagia Dr. Muhammad Salih Rahman untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan dengan hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Datuk Dr. Syahrudin Mat Saleh, Pengerusi Institut Terjemahan Negara. Yang berusaha Encik Khair bin Gandiron, Pengarah Urusan Institut Terjemahan Negara Malaysia. Yang berusaha Encik Muhammad Lutfi Ishak, Pengarah Perhimpunan Penulis Muda Nasional yang ketiga. Pemimpin-pemimpin pena yang terdahulu,
sastrawan-sastrawan negara, div-div kehormat, wakil-wakil penaja, barisan jawatan kuasa penganjuran Majlis Sambutan 50 Tahun PENA, para penulis tanah air, serta sekalian hadirin yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk bersama-sama pada malam yang berbahagia ini. Malam yang mempertemukan sastrawan daripada pelbagai peringkat generasi amnya dan penulis daripada Persatuan Penulis Nasional atau PENA khususnya. Sesungguhnya kebahagiaan ini sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Berucap di pentas ini merupakan detik bersejarah bagi saya khususnya dan PENA amnya. Ini merupakan pengalaman hebat dan luar biasa, biarpun sukar untuk dilaksanakan. Tidak pernah saya terduga untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menguruskan suatu majlis yang sebegini besar dan penuh makna. Dalam tempoh 50 tahun PENA menyusuri sungai sejarah pesuratan tanah air sejak tahun 1961, tiba-tiba waktu kerakyaan menyambut ulang tahun ke-50 muncul ketika saya dan rakan-rakan menerajui badan penulis ini. Takdir ini kami sambut dengan penuh kesyukuran, namun tidak pula kami mahu mengaku sebagai pencetus kejayaan mengadakan majlis ini. Kami hanya terpilih untuk memikul segala tanggungjawab dan risiko, termasuklah kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam majlis ini. Takdir telah menentukan bahawa ketika kami menguruskan PENA, tibalah detik usia jubli emasnya. Dengan keupayaan dan kemampuan yang terlalu kecil, tanpa modal atau saham, tanpa harta untuk dicagarkan, PENA tidak pernah berhasrat untuk menganjurkan majlis yang sebegini besar. Kami hanyalah sebuah persatuan penulis yang tidak memiliki pendapatan terjamin, tidak menerima sebarang dana bantuan secara tekal, malahan yuran ahli sebanyak RM10 setahun pun tidak terkumpul dengan sempurna. Rumah kerajaan yang kami duduki sebagai pinjaman sangat indah, tetapi usianya yang mungkin sudah menghampiri 100 tahun cukup untuk menanti waktu rebah. Tidak perlulah saya mempanjangkan cerita kedaifan, kerana penulis memangnya tidak boleh mati dengan kedaifan. Penulis sentiasa hidup bersemangat, kerana kami mempunyai suatu upaya tersendiri yang memperkukuh kewujudan diri, iaitu mimpi. Dengan mimpi itulah kami yakin akan dapat menganjurkan majlis sambutan gilang gemilang pada malam ini, dan mimpilah juga kami dapat menghimpunkan penulis dari pelbagai pihak untuk bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bermula dengan mimpi besar kami, tetapi dengan keupayaan yang kecil, akhirnya majlis yang besar ini dapat dilangsungkan. Sebenarnya majlis ini menjadi besar kerana sokongan dan bantuan pelbagai pihak. Pertamanya tentulah saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan dan memudahkan kerja penganjuran majlis ini. Kita sebagai makhluk tiada daya sama sekali tanpa izinnya. Kita hanya merancang dan Allah juga merancang. Sesungguhnya perancangan Allah mengatasi segala-galanya. Dan detik pada malam ini menunjukkan betapa Allah memberikan rahmatnya yang wajib kita syukuri. Kedua, bagi pihak PENA dan rakan penganjur majlis ini, iaitu Institut Terjemahan Negara Malaysia yang diwakili oleh pengarah urusannya Encik Muhammad Khair Ngadiron, kerana sahabat saya yang telah banyak membantu. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib yang sudi meluangkan masanya untuk hadir dan seterusnya menyempurnakan perasmian majlis serta beberapa upacara yang telah disusun. Dalam sejarah PENA, inilah kali pertama Perdana Menteri hadir ke majlis anjurannya. Terasa betapa besar hikmah daripada kegagalan kami sebelum ini untuk bersama-sama pemimpin negara. Selalunya apabila menteri kami jemput, yang datang cuma setiausaha parlimen. Oleh itu saya sekali lagi memohon hadirin sekalian memberikan tepukan bergemuruh kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan hadirin yang dihormati,
Saya yakin kehadiran Yang Amat Berhormat akan memberikan kesan yang besar, bukan sahaja kepada pena, malahan kepada seluruh warga penulis tanah air dan dunia kesusastraan. Dengan sendirinya kewujudan penulis di negara ini akan terserlah dan disedari segenap lapisan masyarakat. Besar harapan kami selepas ini golongan penulis dan kesusastraan kebangsaan tidak lagi terpinggir dan dipinggirkan sebagai entiti yang kononnya tidak menyumbang kepada pembinaan negara. Dalam situasi semasa, kedudukan penulis atau sastrawan sering diperlekeh, dipandang rendah dan tidak penting bagi pembangunan negara kerana kononnya sastra bermain dengan dunia mimpi di gelanggang bahasa dan tidak mendatangkan keuntungan material. Persepsi negatif itu bukan sahaja wujud pada sudut pandangan sebahagian besar golongan kapitalis, birokrat, teknokrat, ahli politik, malahan lebih memilukan turut diwarisi oleh pengurus sistem pendidikan di negara ini. Akibatnya kesusastraan dipinggirkan, disenyapkan, dibisukan, terutama di sekolah, sehingga akhirnya masyarakat awam turut terpengaruh untuk percaya bahawa kesusastraan tidak penting bagi kehidupan anak mereka. Sebenarnya kesusastraan bukan sahaja menterjemahkan perasaan dan imajinasi serta kreativiti penulis untuk hiburan semata-mata. Bahkan yang lebih penting, kesusastraan mempunyai keupayaan sebagai alat untuk membina karakter bangsa, mengukuhkan ideologi dan memartabatkan sesebuah peradaban. Kesusastraan menjadi tenaga hegemoni yang mengabsahkan ideologi tertentu kepada masyarakatnya. Sejak sekian lama, hasil kesusastraan telah membina pemikiran dan budaya sesebuah masyarakat sehingga terbentuklah suatu rupa peradaban yang tersendiri. Sebagai contoh, teks sastra Melayu Agung, iaitu Sulalatus Salatin dan Hikayat Hang Tuah, secara halus dan hegemonik telah mendidik masyarakat Melayu berabad-abad untuk berfikir dalam kerangka yang dianjurkannya, sama ada secara menyetujuinya maupun menyanggahnya. Konsep daulat dan derhaka, setia dan patriotik yang tersisip dalam kedua-dua teks tersebut telah berakar dalam pemikiran orang Melayu. Tanpa sebarang tekanan bercorak ketenteraan atau kepolisan, masyarakat Melayu sentiasa memikirkan aspek ini dalam tindakan mereka. Demikian juga halnya dalam konteks kehidupan masa kini. Hasil kesusastraan mampu membentuk pemikiran masyarakat dengan syarat karya tersebut ditulis secara berkesan dan tersebar dengan meluas. Hal ini sangat disedari oleh pemimpin terdahulu, terutama ketika negara menempuh era baru selepas berlakunya transformasi dan reformasi dalam perancangan dan pelaksanaan dasar-dasar penting negara, yakni pada tahun 70-an. Perdana Menteri ketika itu Allahyarham Tun Abdul Razak sangat akrab dengan dunia kesusastraan dan ucapannya sering menimbulkan rangsangan baru kepada perkembangan sastra. Beliau ketika itu berdepan dengan pelbagai tribulasi politik, tetapi dengan bijaksananya beliau dapat melihat potensi yang wujud dalam ranah kesusastraan. Dengan itu galakan dalam pelbagai bentuk telah diberikannya, termasuklah mengiktiraf dasar kebudayaan kebangsaan dan konsep kesusastraan kebangsaan. Era pembangunan pada dekad tersebut bukan saja digerakkan melalui dasar ekonomi baru yang praktis, bahkan turut dijana oleh tenaga ideologikal, iaitu kesusastraan. Hadirin sekalian, apabila saya memperkatakan hal ini, saya tidak berniat untuk membuat perbandingan antara Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib dengan Allahyarham Tun Abdul Razak. Tetapi saya mahu menyatakan bahawa sekarang, setelah sekian lama menanti, kami yang berada dalam dunia sastra seolah-olah mendapat nafas semula untuk hidup. Kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri ke majlis yang dianjurkan oleh orang sastra tidak lain tidak bukan mencerminkan keprihatinannya terhadap dunia sastra. Kami berharap selepas ini kesusastraan kebangsaan khususnya akan lebih diperhatikan dan dibawa masuk dalam agenda pembinaan negara bangsa. Kami memohon agar kerajaan dapat memberikan kedudukan yang sewajarnya kepada kesusastraan dalam sistem pendidikan di negara ini. Tidaklah perlu kita berasa takut untuk menyisipkan dan menggandingkan kesusastraan dengan bidang-bidang lain dalam perancangan pendidikan kita. Sebenarnya kesusastraan bukanlah bandingan atau tandingan dengan bidang sains dan teknologi, ikhtisas dan sebagainya. Berikanlah tumpuan kepada bidang-bidang yang dirasakan perlu untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Kami dalam dunia sastra tidak menolak semua itu. Cuma yang kami pinta, kesusastraan juga jangan dipinggirkan. Kesusastraan perlu diiringkan dengan bidang lain.
Kesusastraan dengan sains dan teknologi tidak perlu dipisahkan atau didikotomikan, tetapi kedua-duanya saling melengkapi. Manusia yang diasah dengan ilmu praktis akan menjadi lebih manusiawi dengan bantuan kesusastraan. Negara yang maju tidak akan terjejas jika kesusastraan juga dimartabatkan. Malahan negara yang maju dari segi pembangunan kebendaan akan lebih mantap jati dirinya apabila ada tenaga lain diserapkan ke dalamnya. Tenaga lain itu wujud dalam kesusastraan. Kami yakin kebijaksanaan kerajaan memperkenalkan pelbagai program transformasi sekarang tidak menyukarkannya untuk turut sama memikirkan kaedah transformasi juga dalam sistem pendidikan yang menerapkan kesusastraan sebagai suatu daripada pasak penting demi membina sebuah peradaban yang besar. Yang amat berhormat Datuk Seri dan hadirin yang dikasihi, selain menyambut ulang tahun ke-50 PENA, majlis ini turut meraihkan satu acara Dwi Tahunan PENA yang sudah bermula sejak tahun 2005, iaitu Perhimpunan Penulis Muda Nasional. Perhimpunan ini mempertemukan penulis muda dari seluruh negara termasuk dari Sabah dan Sarawak. Mereka sentiasa datang dalam setiap acara yang kami adakan tanpa mendapat pembiayaan tambang. Malahan mereka terpaksa membayar sedikit yuran penyertaan bagi membantu kami meringankan kos operasi. Tidak seperti penganjuran acara lain yang lebih popular dan politikal, perhimpunan yang kami adakan ini berlangsung dengan cara yang tersendiri dan berhemat juga. Kehadiran penulis muda ini mencerminkan kejituan semangat mereka dalam perjuangan melestarikan kesusastraan. Mereka akan berdialog, berwacana dan menyuarakan pandangan serta merancang strategi untuk membangunkan negara dalam cara dan aspek yang tersendiri. Kami hanya memberikan ruang kepada mereka untuk bersuara dan dengan cara itu kami yakin potensi yang ada dalam diri anak muda ini akan dapat disuburkan dan kemudian akan tumbuh merendangi dan menaungi masyarakat seluruhnya. Kami telah mengadakan perhimpunan yang pertama pada tahun 2005 di Johor, yang kedua pada tahun 2009 di Melaka dan kini yang ketiga. Dalam ketiga-tiga pertemuan itu telah dikeluarkan resolusi yang berkaitan dengan kebudayaan, kesusastraan, pendidikan dan kebahasaan. Resolusi itu merupakan jelmaan aspirasi orang muda, tetapi muatannya bukanlah tentang kepentingan bagi orang muda semata-mata. Mereka telah memberikan fikiran yang bermutu untuk diperhatikan oleh kerajaan khususnya demi membangunkan negara ini sebagai sebuah ranah peradaban yang hebat. Kami sangat berbesar hati kerana pada kali ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menerjemahkan idea transformasinya dalam bentuk yang praktis, yakni dengan turun ke gelanggang orang muda. Percayalah, gelanggang orang muda ini syarat dengan ilmu dan kepercayaan yang sangat penting untuk negara. Selepas ini terpulanglah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk bercakap tentang apa saja kepada kami warga sastra amnya dan kepada penulis muda khususnya. Saya tidak mahu membuat ramalan apa-apa, tetapi dalam hati saya berkata, biarlah yang baik untuk dunia kesusastraan kebangsaan demi kelangsungan generasi berperadaban. Tema sambutan ulang tahun PENA ke-50 ialah penulis penjana transformasi peradaban dan tema bagi Perhimpunan Penulis Muda Nasional ialah pengukuhan makna diri pengarang muda. Tema ini tidak kosong tetapi terisi aspirasi dan ideologi yang besar dan penting. Sama-samalah kita mentafsirkannya dengan akal yang jernih dan tanpa gangguan persepsi negatif. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan hadirin yang dihormati, lazimnya apabila sampai detik 50 tahun ini suatu sambutan diadakan bagi tujuan menilai pencapaian, memuhasabah diri, merenung masa depan serta tidak kurang juga menghargai sumbangan tokoh-tokoh yang terdahulu. Itulah juga yang cuba kami lakukan sempena sambutan 50 tahun PENA. Di samping menilai diri dan merancang strategi masa depan, buat julung-julung kalinya PENA dalam usianya 50 tahun ini mewujudkan satu anugerah yang dinamai Anugerah Tokoh PENA. Tanpa menafikan sumbangan tokoh-tokoh lain, terutamanya mantan-mantan ketua satu PENA yang sebahagiannya hadir pada malam ini, kami telah memilih seorang tokoh untuk menerimanya, iaitu Datuk Baharudin Zainal atau nama PENA-nya Bahazin. Kami yakin pemilihan Bahazin adalah tepat. Beliau telah berada begitu lama bersama PENA, tetapi hanya pada tahun 2008 bersedia memikul tanggungjawab sebagai Presiden sehinggalah 2010.
Biarpun tidak lagi memimpin pena, kami sentiasa berdamping dengan beliau untuk meminta nasihat dan beliau juga sentiasa gairah untuk menghulurkan pandangan. Begitulah akrabnya Bahazin dengan pena sehingga namanya sinonim dengan pena. Kini, bagi kebanyakan orang yang mengikuti perkembangan pena menyifatkan pena ialah Bahazin dan Bahazilin ialah pena. Walaupun hadiah yang mengiringi anugerah ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan anugerah dalam bidang sukan dan hiburan, muatan maknanya terlalu besar. Kami sangat terbatas kemampuannya dan hanya inilah yang mampu kami berikan, walaupun makna yang kami hamparkan setinggi gunung Himalaya. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib atas kesudiannya nanti menyampaikan anugerah tersebut. Hadirin sekalian, rasanya cukuplah ucapan saya setakat ini kerana yang lebih penting dalam majlis ini ialah ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib. Ucapan saya tidak akan ke mana-mana perginya. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada beberapa pihak yang telah bersama-sama membantu kami menjayakan majlis. Pertamanya tentu sahaja kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak kerana sudi hadir serta membesarkan majlis ini. Percayalah sejarah ini terakam sampai bila-bila dalam ingatan warga sastra. Tetapi yang akan lebih diingati sekiranya Amat Berhormat Datuk Seri sudi memberikan sesuatu yang berharga kepada dunia kesusastraan. Ibarat pantun ini, daun terap atas bukit, buat tudung buah pala. Harap saya bukan sedikit sama banyak rambut di kepala. Terima kasih tidak terhingga kepada Institut Terjemahan Negara Malaysia, khususnya Datuk Pengerusi dan Encik Khair Ngadiron yang menjadi pasak utama dalam penganjuran majlis besar ini. Tanpa ITNM, kami hanya dapat bermimpi agaknya untuk melihat peristiwa ini. Kami juga sangat berterima kasih kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad yang telah memberikan penajaan termasuk mencetak 3 buah buku yang akan dilancarkan oleh Datuk Seri sebentar lagi. Pihak-pihak lain juga sangat kami hargai atas sumbangan mereka iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, penaja yang menghulurkan sumbangan, rakan media yang membuat liputan, orang perseorangan yang memberikan nasihat dan semangat serta pihak-pihak lain yang terlalu banyak. Dan pada malam ini saya dapat kiriman salam daripada YB Arifin Arif dari Membakut kerana beliau menambah sumbangannya melalui mesej telefon sahaja. Tepukan kepada YB Arifin. Beliau tidak datang pada malam ini. Secara peribadi, saya sangat berterima kasih kepada barisan jawatankuasa yang menjayakan majlis ini, baik daripada warga Penang maupun daripada Institut Terjemahan Negara Malaysia. Jasa semua pihak sentiasa terakam dan tumbuh membesar dalam hati. Hanyut kayu dari bukit, dari gunung berkati-kati, segunung budi bukan sedikit, tidak tertanggung sampai ke mati. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Saleh Rahmat, Presiden Penang, dengan ucapan yang begitu syarat dengan muatan harapan. Dagang-dagang Kota Melaka, burung nuri dari Makassar. Sekiranya tuah jodohnya ada, takkan lari bajet dikejar. InsyaAllah kita doakan bersama. Beliau masih lagi orang muda, usianya lebih kurang usia Penang dibahagi 1, insyaAllah ya. Baiklah, kini terdengarkan Majlis Perasmian Sambutan Jubli Emas 90 tahun Penang dan Perhimpunan Penulis Muda Nasional kali ketiga tertampilkan yang kita nantikan ucapan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Silakan ke pentas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Dr. Muhammad Saleh, Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia. Yang berhormat Datuk Dr. Syahrudin, Pengurusi ITNM. Yang berbahagia Encik Khair Ngadiron,
Pengarah Urusan ITNM, Yang Berbahagia Encik Muhammad Lutfi, Pengarah Program Perhimpunan Penulis Muda Nasional, sastrawan-sastrawan negara, dev-dev kehormat, penggiat-penggiat sastra kebangsaan yang terdiri daripada penulis-penulis muda dan penulis-penulis yang merasakan dirinya masih muda lagi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya mengizinkan pertemuan pada malam ini yang amat bermakna. Saya tidak sedar bahawa saya mencatat sejarah malam ini. Tidak terfikir saya bahawa tetamu yang paling kanan sebelum ini hanya setakat Setiausaha Parlimen saja. Jadi kalaulah nak disebutkan lonjakan berganda, malam ni lonjakan berganda lah. Saya amat menghargai jemputan yang diberikan oleh Persatuan Penulis Nasional Malaysia atau PENA yang mengundang saya untuk menyempurnakan peresmian majlis sambutan Jubli Emas atau 50 tahun usia PENA dan juga Perhimpunan Penulis Muda Nasional kali ketiga. Saya difahamkan majlis ini turut dihadiri oleh penulis-penulis prolifik bermula dari generasi muda sehinggalah kepada penulis-penulis unggul yang terdiri daripada sastrawan negara dan pemenang anugerah penulisan Asia Tenggara atau Southeast Asia Right Award. Bagi pihak kerajaan, saya ingin menyatakan bahawa kita mengiktiraf dan sentiasa menghargai peranan serta sumbangan golongan sastrawan, penulis dan karyawan dalam susul galur sejarah pembangunan negara bangsa Malaysia. Sesungguhnya, cerita kejayaan Malaysia bukan semata-mata dilakar di bilik-bilik darjah kuliah, bilik lembaga pengarah di bendang kebun dan laut, maupun di jabatan serta kementerian. Ia juga ditulis melalui novel, rencana, cerpen, berita dan puisi yang telah membangkitkan semangat nasionalisme bagi memenangi kemerdekaan, membentuk jati diri warga dan seterusnya mengenengahkan suara nurani serta dejut nadi rakyat massa kepada penggubal dan pelaksana dasar. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini saya merasa gembira dan tuah kerana dapat bertemu dengan gulungan manusia yang sangat kreatif, yang penuh dengan cita-cita dan harapan serta impian. Malah saya percaya semua individu di hadapan saya ini adalah mereka yang sentiasa berfikir tentang cara untuk memberikan kebahagiaan dan keharmonian bukan sahaja kepada masyarakat di sekitarnya, tetapi meliputi semua insan di muka bumi ini. Golongan sastrawan pada hemat saya tidak pernah berkarya untuk tujuan merosakkan negara ataupun berniat untuk menghancurkan keamanan. Namun segala idea yang dinukilkan melalui tinta tentulah dilandasi matlamat yang menuju ke arah kebenaran dan kebaikan. Hakikat ini boleh dilihat sejak bermula perkembangan sastra di negara ini, baik dalam cerita tradisional,
yang berlega secara lisan maupun dalam bentuk tulisan, di mana kepengarangan seorang pencipta adalah untuk membina kepribadian yang unggul. Kita sendiri boleh menilai bagaimana pengarang karya agung Melayu menulis sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah tanpa sedikit pun mengurangkan isi kandungan yang memperlihatkan hubungan erat dan jalinan mesra antara raja dan rakyat. Sehingga kini tidak pernah ada mana-mana pihak yang mempertikaikan niat murni pengarang karya agung ini menulis sedemikian rupa. Hal ini kerana banyak tersirat maksud di dalam sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah yang menyatakan jika berlakunya pertelingkahan antara kerajaan dengan rakyat, sudah tentu ia akan menimbulkan keretakan sehingga berkemungkinan meruntuhkan sebuah kerajaan yang baik. Sastra moden kemudiannya mula mempengaruhi minda masyarakat dengan pemikiran transformasi untuk keluar dari lingkungan kehidupan yang kuno dan ketinggalan dalam serba-serbinya. Pemikiran yang terkandung dalam karya pengarang yang awal, antaranya Syed Sheikh Al-Hadi, Ahmad Rashid Talu, Ishaq Haji Muhammad, Abdul Rahim Kajai, Samad Ismail, Christmas Osman Awang, dan ramai lagi, ternyata memberikan kesan yang besar dalam perubahan sikap kehidupan rakyat Malaysia. Walaupun kesannya tidak dapat diukur secara ketara, saya yakin dalam bentuk pembinaan jati diri dan masyarakat serta negara telah banyak beroleh manfaat daripadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia telah berubah dan sudah tentu cabaran yang dihadapi banyak berbeza. Jika sastrawan pada masa dahulu disekat kebebasan untuk bersuara, tetapi kini sesiapa pun boleh bersuara secara bertulis pada bahan bercetak dan juga bebas untuk memuat naik segala tulisan di laman maya. Namun, kita perlu beringat dalam kesukaran yang dihadapi sastrawan terdahulu, kita harus mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada mereka atas usaha mereka menyuntik semangat kemerdekaan melalui tinta penulisan. Tiupan semangat melalui pembacaan itulah yang meresap ke dalam jiwa masyarakat sehingga membentuk gelombang kebangkitan nasionalisme yang berupaya mengubah lanskap politik tanah air. Ya, memang benar ahli politik dilihat sebagai pelaksana perubahan. Namun semua orang maklum bahawa nyalaan semangatnya tetap datang daripada buah fikiran yang disemai secara halus serta tersirat oleh para penulis dan pengarang sastra tanah air. Cara yang halus ini juga dalam bentuk rayuan yang dibuat sebentar tadi. Pasca merdeka, sastrawan terus berperanan melakukan transformasi pemikiran masyarakat dengan idea yang menyuburkan pembangunan, perpaduan kaum dan pembebasan dan penjajahan mental. Sejak dahulu sehingga kini, saya tetap menganggap sastrawan sebagai mata dan suara hati rakyat yang melihat kepincangan dalam masyarakat itu lalu menyisipkan idea dan pedoman untuk membentuk kepribadian bangsa bagi menghadapi cabaran zaman. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan pendapat dan kritikan membina saudara dan saudari dalam menambah baik negara dan nasib rakyat. Seperti yang saya selalu sebut, era kerajaan
mengetahui segala-galanya dan mempunyai monopoli terhadap kebijaksanaan sudah berakhir. Saya menaruh harapan yang tinggi kepada penulis dalam kalangan generasi muda kerana saudara-saudari di hadapan saya ini memikul tanggungjawab yang besar untuk mencorakkan minda masyarakat, tempatan serta antarabangsa terhadap Malaysia melalui sastra kebangsaan yang didirikan di atas kepelbagaian satu Malaysia. Usaha yang muda bukanlah satu alasan untuk mengecil-ngecilkan diri atau berasa rendah diri, tetapi jadikanlah peluang yang masih ada ini sebagai aset utama untuk melaksanakan tugasan tersebut kerana saudara-saudari mempunyai kudrat yang kuat, masa masih panjang dan pemikiran yang meluas. Oleh itu, hadapilah cabaran di hadapan dengan penuh semangat, visi yang jelas dan kesungguhan yang tidak terbatas. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita sedang berada dalam perjalanan ataupun pelayaran yang saya sifatkan sebagai pusingan akhir ke arah wawasan nasional untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Menghadapi era ini, peranan sastrawan dalam merealisasikan perencanaan kerajaan ini sebenarnya sangat penting. Kerajaan sedar kemajuan sesebuah negara tidak sahaja diukur dengan pencapaian kebendaan semata-mata, malah pencapaian dalam bentuk pemikiran, persuratan dan kebudayaan juga menjadi salah satu pengukur kemajuan sesuatu tamadun itu sendiri. Kita tidak mahu Malaysia menjadi sebuah negara yang maju dari segi kebendaan semata-mata, tetapi miskin dari segi akal budi. Kalau itu terjadi, saya anggap kita ini tidak ubah seperti sebatang pohon tanpa akar. Sekali angin bertiup, ia pasti menyembah bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan agar semua pihak dapat melipat gandakan usaha untuk mewujudkan keseimbangan ini, iaitu antara kemajuan material dan kebugaran tamadun spiritual. Secara khusus, saya berpendapat setiap pengarang yang serius, termasuk penulis muda, harus diberikan bantuan yang sewajarnya bagi menerbit dan mengedarkan karya mereka untuk dinikmati halayak pembaca. Bagi tujuan tersebut, saya suka memaklumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk memberi peruntukan sebanyak 5 juta dalam tempoh 2 tahun melalui Institut Terjemahan Negara Malaysia atau ITNM bagi melaksanakan penerbitan buku, terutamanya karya asli penulis muda dalam semua genre. Bagi membolehkan matlamat ini dapat direalisasikan secepat mungkin, kerajaan mengambil keputusan agar ITNM yang merupakan sebuah GLC ditingkat luaskan mandatnya, iaitu selain dari bertindak sebagai lead agency dalam industri penerjemahan negara sebagaimana hari ini, ia juga akan bertanggungjawab menerbitkan karya asli bagi membantu menggalakkan industri perbukuan negara dengan nama dan penjenayaan baru, iaitu Institut Terjemahan dan Buku Malaysia atau singkatnya ITBM. Kerajaan yakin ITBM akan berupaya menguruskan peruntukan yang diberikan bagi memastikan karya asli penulis muda yang telah diterima dapat diterbitkan dalam tempoh masa 3 bulan hingga 6 bulan, iaitu KPI baru. Kerajaan juga mengharapkan PENA sebagai stakeholder dapat turut serta dalam pelaksanaan prakarsa ini dengan peranan
menyaring serta memantau kualiti isi kandungan karya yang bakal dihasilkan oleh penulis muda. Untuk mengelak daripada rumah pena menyembah bumi, saya dengan sukacitanya meluluskan peruntukan 1 juta kepada pena untuk baik pulih bangunan pena yang sangat usur dan daim. Dalam masa yang sama, kerajaan mendari proses rumit percetakan yang sedikit sebanyak melambatkan tempoh masa penerbitan sesebuah buku. Maka saya amat gembira mengumumkan bahawa sebuah lagi JLC, iaitu Percetakan Nasional Malaysia Berhad atau PNMB, telah bersetuju membentuk kerjasama strategik bersama-sama ITBM dan PENA untuk menjayakan penerbitan karya asli penulis muda dalam tempoh yang ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bersama-sama untuk mencipta masa depan yang jauh lebih baik untuk Malaysia. Yakinilah bahawa detik-detik terbaik bagi negara tercinta ini berada di hadapan kita, bukannya telah berlalu. Janganlah kita kemaruk bernostalgia sehingga kita lupa pada potensi yang ada untuk direbut dan dijayakan. Akhir bicara, saya ingin mengucapkan tahniah pada PENA dan iltizam tokoh-tokoh penggeraknya, baik yang telah meninggalkan kita ataupun yang masih ada, kerana terus-menerus komited memayungi tradisi persuratan berbahasa Melayu serta penulis-penulis di Malaysia dalam tempoh setengah abad ini. Semoga usaha baik ini dapat diberikan apresiasi ataupun penghormatan yang sewajarnya oleh semua pihak. Saya juga rasa bahawa semua pengumuman yang saya telah buat pada malam ini telah dapat mengubati hati PENA. Mudah-mudahan PENA akan bergerak dengan lebih bersemangat lagi. Dan sama-samalah kita dengan kerajaan bersama-sama dalam pelayaran kita, perjalanan yang sangat-sangat strategik ini, iaitu ke arah negara maju, insya-Allah. Dan bidang kesusastraan tetap akan kita majukan seiring dengan pembangunan negara pada keseluruhannya. Dengan kata-kata demikian dan dengan berkat kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan Majlis Sambutan Jubli Mas 50 tahun PENA serta Perhimpunan Penulis Muda Nasional kali ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Bapak Perdana Menteri, terus kekal di atas pentas. Dipersilakan tetamu jemputan di meja santapan utama untuk juga naik ke pentas untuk agenda yang berikutnya. Ramai yang tersenyum sampai telinga, tak sabar masuk ke banglo baru, dapat mengintai menara DBP yang tinggi di sebelahnya. InsyaAllah kita doakan bersama. Kita mulakan dengan menjemput Encik Muhammad Yusof sebagai Ketua Pegawai Operasi PNMB untuk menyampaikan cek kepada Dr. Saleh sambil disaksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia di atas pentas. Silakan Encik Muhammad Yusof, Ketua Pegawai Operasi Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Yang juga akan menjalinkan kerjasama strategik dengan ITNM contohnya untuk lebih menghasilkan produk yang dapat memandaikan anak bangsa sebagai khazanah warisan.
Terima kasih kami ucapkan. Baiklah, penyampaian anugerah tokoh pena. Anugerah tokoh pena julung kali diwujudkan sempena sambutan Jubili Emas Pena. Kerana persatuan ini telah lama menjadi ikon yang menghimpunkan penulis di negara ini buat sekian lamanya. Pihak Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Tokoh Pena telah memilih Datuk Baharudin Zainal atau Bahar sebagai penerima atas jasa bakti beliau terhadap pembangunan pena sejak tahun 60-an sehingga menjadi presiden pada tahun 2008. Penerima Anugerah Tokoh Pena Datuk Bahar akan menerima watikah penghargaan, hadiah iringan, sepersalinan baju Melayu dan wang tunai berjumlah RM5,000. Kita persilakan. Julung-julung kali diwujudkan sempena dengan sambutan Jubili Emas Pena 50 tahun separuh abad 5 dekad dasawarsa yang menjanjikan pelbagai perubahan sehingga kemuncaknya dengan dana yang begitu besar untuk membangunkan segenap ruang. Inilah tokoh yang kita julang malam ini atas jasa yang telah pun dicurahkan. Bak kata Usman Awang, melalui itu kaya falsafah, kias kata bidal pusaka, akar ilmu bersulamkan daya, gedung akal laut bicara. Barangkali inilah proses untuk terus melahirkan bintang-bintang dalam dunia penulisan yang dikagumi ramai. Terima kasih dan tahniah untuk Datuk. Orangnya peramah merendah diri, terima kasih banyak. Baju yang dijahit oleh isteri tercinta dipakai malam ini ya. Okey, baiklah. Terusnya ke pelancaran buku iaitu buku Takah 50, Antologi Karya Sastrawan 2011 dan Perjuangan Penulis Muda, Arah dan Cabaran. Untuk itu Perdana Menteri akan memegang sesuatu untuk ditampal dan disentuh pada ruangan pena di belakang. Silakan. Inilah buku yang dihasilkan oleh penulis yang berbakat, Takah 50, Antologi Karya Sastrawan 2011 dan Perjuangan Penulis Muda, Arah dan Cabaran. Dan semoga lebih hebat perjuangan oleh penulis untuk memastikan karya bermutu untuk negara. Dengan semangat yang baru seperti pada pakaian batik pada baju Perdana Menteri yang melambangkan semangat jalur Harimau Malaya itu, ya. Dapat saya kiaskan. Dan sebagai tanda penghargaan, kita persilakan Dr. Saleh untuk menyampaikan cenderahati buat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia atas kesudian menjadi Perdana Menteri pertama ke Majlis Pena pada malam ini. Dengan dana dan sumbangan yang telah pun disalurkan untuk membangunkan dunia sastra Malaysia. Terima kasih untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih kami ucapkan dan kita jemput kembali untuk bertamu ke meja santapan utama. Dan kita nikmati lagi gema puisi
dengan seseorang individu yang memiliki suara seiras Perdana Menteri. Dan beliau merupakan Johan Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan 2010 dengan karya Bahazin, Warkah Kepercayaan Zaman. Terimalah Encik Muhammad Tarmizi Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam satu Malaysia. Warkah Kepercayaan Zaman. Hasil karya Datuk Bahazin. Melangkahlah ke depan dengan teliti dan berhati-hati. Kerana telah kami hamparkan segala mimpi di atas tanah yang dilalui. Seperti permaidani bersulam ayat-ayat sejarah dan impian masa depan. Dalam bahasa bangsa kita, dengan segala peribahasanya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di pantai yang diinjak, di situ ombak bergulung. Sinar indah dari langit, badai ribut dari laut bersama-sama kita hadapi. Sekepal tanah kecil membesar dalam ikhtiar dan perjuangan yang berani. Kita tidak dapat memilih negeri lain di benua yang lain. Bahasa kita bagai rumah berjendela cahaya. Di situ kita belajar menyuluh diri dan memupuk akal budi dengan bunga kata, pantun, peribahasa dan teka-teki. Teradun halus kasih sayang. Ilmu, marwah, dan selebihnya pribadi. Rakyat itu pelbagai warna dan kerenahnya. Lebih-lebih lagi helah, perasaan dan niatnya hanya sebuah kandil menjadi suluh menanti untuk dinyalakan. Keadilan menjadi jalan kesejahteraan manusia di muka bumi ini. Keadilan akan membuka pintu surga untuk pemimpin di akhirat nanti. Kita tidak akan pergi kemana-mana.
Ini adalah satu-satunya tanah dan bahasa kita. Tanpa semuanya itu, siapa kita? Tanpa sekalian itu, kami hanya pengarang, seperti pengarang-pengarang lain itu, dengan hanya pemimpin, seperti pemimpin-pemimpin lain itu. Kami akan bersama membina taman indah ini. Dengan ribuan bunga, bertukar warna silih berganti. Bertawakallah. Hidup atau mati, sekali berjuang, selamanya terbilang. Sekian, terima kasih. Itu dia ngauman suara Tarmizi Kasim, suara harimau Melaya yang membuatkan sejuta Garuda berpatah balik ke tanah Seberang. Betapa hebat cengkaman dan ngauman yang menutup agenda kita malam ini yang penuh dengan senyuman 5 juta ringgit, senyuman banglo baru, dan semoga akan terus bertransformasi seiring lonjakan yang berganda untuk watan tercinta. Sama-sama kita pikul amanah dan juga harapan oleh Perdana Menteri, dan terima kasih sekali lagi untuk Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang telah pun realisasikan impian yang nyata untuk malam ini untuk sama melonjak martabat bagi pejuang dan penulis yang berkarya mencernakan segenap akal dan minda untuk bangsa dan negara. Dan kita sampai di sini, semoga ada ruang dan waktu kita bertemu lagi dengan harapan yang baru secerah mentari fajar indah 2012. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini majlis mengumumkan Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak untuk meninggalkan majlis dan beramah mesra dengan hadirin sekalian.